بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد أهل الشهود صلاة وسلاما نرقى بهما في المعارج القرب إلى المعبود وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الموعود. Jadi pada episod kali ini kita nak share lah tentang peristiwa Isra' Mi'raj Nabi SAW sebenarnya di bulan Rejab ni kan. Jadi Isra' Mi'raj ni adalah peristiwa besar lah yang berlaku satu peristiwa yang besar dalam sejarah Islam yang terkait kepada diri baginda sallallahu alaihi wasallam, yang sepatutnya kita ni peringatilah supaya menguatkan lagi keimanan kita akan Allah SWT dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Isra' Mi'raj ni adalah antara tanda-tanda alamat kekuasaan dan keagungan Allah SWT, dan juga tanda antara mukjizat Nabi lah sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seorang Nabi lagi Rasul. Jadi Isra' Mi'raj ni beberapa pointers lah yang saya just nak share in this introduction part kan. Yes, how ustaz saya dululah masa kita belajar, beliau selalu beri ni checklist, so you guys boleh nak take down ke macam mana kan, iaitu harinya, tarikhnya, bulannya, tahunnya, waktu, kenderaan dan tempoh. Ni beberapa pointers lah yang kita jot down dulu kan. Jadi Isra' Mi'raj ni harinya ia berlaku pada hari Isnin. Tarikhnya, date adalah 27. The month, bulan Rejab. Tahunnya berlaku Isra' Mi'raj ni adalah 2 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah. Dan tahun itu juga dikenali sebagai sebagai tahunnya Amul Huzun, tahun kesedihan, the year of sorrow. Waktunya pada waktu malam, kenderaan baginda, the mode of transportation, baginda menaiki buraq. Dan tempohnya semua perjalanan ini lebih kurang 20 minit, takriban 20 minit. Sebab ada hadis yang menyatakan bahawasanya tempat pembaringan Nabi SAW masih warm. The whole journey took place, baginda pulang dan tempat pembaringan Nabi SAW masih warm. Menunjukkan tak lama lah baginda berangkat kan. Masih lagi panas tempat pembaringan Nabi SAW. Kalau kita baring kan, kita pergi dapur ke, kita pergi toilet ke macam mana, kemudian kita pulang balik kan, kita pergi tempat katil kita atau sebagainya, our mattress kan will be a bit warm lah kan, menunjukkan kita tak pergi lama, masih sekejap lah kan, just a short period of time. Dan so the distance of in between Makkah to Palestine itu is 1240 kilometers. Kalau zaman dulu tu mode of transportation kan camel, horses semua, it's about a month journey just to go there. Nak balik lagi 1 bulan kan. Tapi Nabi SAW Isra', the land journey, plus Mi'raj, the journey to the 7th heaven until Sidratul Muntaha, whole thing he came back 20 minutes. Subhanallah. So kalau kita cakap pasal Isra' Mi'raj ni, kita bercakap kita kena gunakan iman lah, faith. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar kan, radhiyallahu ta'ala anhu, membenarkan Rasulullah itu tanpa ada doubt, tanpa ada syak ragu pun tak ada. Maksudnya kita berbual dengan iman, kita berbual dengan faith. Kalau kita guna akal, solely just our intellect, our logic, our brain kan, kita tak boleh nak brain lah kan. Itu kerana pada ayat pertama surah Isra' kan, Allah Ta'ala mula tu apa? Subhanallazi. Allah mulakan dengan kalimat subhana, maha suci Allah, kalimat tanzih, penyucian. Kerana Allah Ta'ala yang menjalankan Rasulullah dengan izin Allah SWT. Jadi tak mustahil perkara tu. Kalau kita manusia dengan kita punya creation, apa yang kita create lah, kita invent, boleh jadi susah, kita tak boleh cari a device to actually to construct a vehicle or something yang boleh match Rasulullah SAW punya journey. There's no vehicle
that can actually surpass, kan. Hatta kan apa ni, Einstein said apa, Albert Einstein said that nobody can overtake atau nobody can surpass the speed of light, speed of light atau speed of time gitulah. Tapi I think the speed of light. So Rasulullah SAW actually beat, and nobody can beat the speed of light, but Rasulullah SAW, he beat the speed of light. Sebab cepat baginda tu travel the land journey, the journey to the seventh heaven, and semua tu lah, came back 20 minutes. Yang siapa punya yang orchestrate, yang actually gerakkan siapa? Allah SWT. Allah Maha Perkasa, kan. Harus bagi Allah Ta'ala untuk memendekkan jarak, to make the distance yang nampak jauh, kan, boleh jadi dekat, boleh jadi singkat. Masa tu disingkatkan atau masa tu dihentikan ke, pause ke apa, semua Allah punya kingdom, kan. It's all in Allah punya kingdom, or in his dominion. He can do as he wishes. Betul tak? Cakaplah kita lah buat simulation of apa PC, kan, main game ke, kita gamer ke apa, kita buat simulation of apa-apalah, kita boleh pause, kita boleh make our own map lah, apalah, kan, as if we are in control of that realm yang kita create, atau that apa-apalah, kan, yang kat dalam kita punya PC. Sama, Allah Ta'ala is in control of everything in this universe. Subhanallah. Jadi tak mustahil benda tu. Jadi kita berbual dengan iman, kan, kita berbual dengan iman. Itulah kerana Allah mulakan dengan kalimat subhana, Masya Allah. Dan ini kira satu peristiwa yang sangat agung, sampai bila-bila lah. Sampai bila-bila. Dia tak stop pada zaman Rasulullah ke, zaman tabi'in ke, atau zaman kita, bahkan sampai yaumil akhir. Tentang Isra' Mi'raj ni, adakah Nabi SAW itu, dia berlaku Nabi bermimpi ke, atau dalam keadaan Nabi jaga, in the state of awake. Jadi telah ittifaq ulama, jumhur ulama sepakat bahawasanya berlakunya Isra' Mi'raj ni baginda dalam keadaan roh dan jasad, yaqadatan la manaman. Bukan mimpi, it's not in the state of it's not a dream sequence ke dream state, tak. He's awake, sallallahu alaihi wasallam. He actually made that travel lah. He witnessed everything with his eyes, not in his dream. Dan para ulama tu banyaklah yang memberikan dalil-dalil untuk memperkuatkan evidence mereka lah, atau hujah mereka itu. Bahkan dalam kitab tafsir Al-Azhar, karya Profesor Hamka, kan, rahimahullah ta'ala, beliau itu menyatakan bahawasanya Imam Qadhi Iyad ni seorang ulama mu'tabar zaman dahulu, mengatakan bahawasanya sebahagian besar di sini sebahagian besar daripada salaf dan kaum muslimin berpendapat bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam Isra' dengan tubuhnya dan sedang sedar, yaqadhah. Baginda tu dalam keadaan jaga, in the state of awake, not asleep. Dan kata Imam Qadhi Al-Iyad itu, inilah yang benar, dan inilah perkataan Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, Sayyidina Jabir bin Abdullah, dan Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Malik bin Sya'sya'ah, Sayyidina Abu Habba Al-Badri, yang ikut serta dalam perang Badar, dan Sayyidina Allah bin Mas'ud. Semua ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Kemudian begitu juga pendapatnya Imam Ad-Dhahak, Imam Said bin Jubair, Imam Qatadah, Imam Ibrahim ala sawab, moga agaknya Ibrahim An-Nakhai agaknya yang dimaksudkan, Allah alam, dan Imam Masruq, dan Imam Mujahid, Imam Ikrimah. Ini ala sawab, boleh jadi Imam Ikrimah ni maulahnya Ibnu Abbas, anak muridnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan Imam Ibnu Jurayj, semuanya tabi'in. Dan ini pun salah satu dalil daripada qaul Sayyidah Aisyah. Dan ini juga pendapat At-Tabari, Imam At-Tabari dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan jamaah yang besar dari kaum muslimin. Jadi Masya Allah lah, ini katakan jumhur, majority yang berpendapat sedemikian. Bahkan Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya, kan, beliau menyatakan bahawa Nabi SAW itu perjalanan Isra' itu baginda dalam keadaan roh dan jasad, not a state of the dream. Walaupun ada pendapat ulama yang demikian, tapi jumhur, majority menyatakan baginda dalam keadaan roh
dan jasad. Okey. Jadi kita nak masuk tentang mulanya kisah Isra' baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi SAW itu berada di Hijr Ismail, di sisi Baitullah, baginda SAW sedang berbaring, ditemani dua orang lelaki, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pakciknya, dan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, iaitu sepupunya lah, anaknya kepada Abu Talib, saudara kandung kepada Ali bin Abi Talib. Dan tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan seorang lagi malaikat, iaitu dikatakan malaikat Israfil, alaihi wassalam. Jadi setelah itu mereka itu membawa baginda sallallahu alaihi wasallam pergi ke telaga Zamzam. Dibaringkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was lay on the ground, dan malaikat Jibril itu bertindak sebagai pengendali utama dalam melaksanakan satu tugas besar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. Jadi dalam satu riwayat itu disebutkan telah terbelah atapnya bumbung rumahku, yakni rumah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih terkenal dengan kunyahnya, iaitu Ummu Hani lah binti Abi Talib, anak kepada Abu Talib, sepupunya lah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril itu membedah, operate. Ini adalah peristiwa pertama lah, itu syaqqus sadr, dibelah dada sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan lubang leher sehinggalah ke bawah perutnya. Jadi kalau kita dalam bahasa moden bypass operate ke macam mana kan? Ni apa maksud maknawi ke? Is it the figurative speaking that it was cut open his blessed chest kan? So ulama kata it really it's not figurative, it really happened. It really happened, physically cut open to remove his heart, to dikeluarkan hati baginda dan dibersihkan. It was washed with air Zamzam water 3 times, sebanyak 3 kali. Kemudian dibuang segala tempat bersarangnya penyakit hati lah yang biasa ada dalam diri manusia. Jadi sini, dan nanti kita masuk je, kita sambung kat sini. Jadi, maka berulang alik malaikat Mikail kepada Jibril dengan membawa 3 talam yang berisi air Zamzam. Kemudian didatangkan dengan 1 talam daripada emas yang penuh berisikan hikmah dan iman. Lalu dimasukkan hikmah dan iman tu dalam dada baginda SAW dan dipenuhi dada Nabi dengan pekerti pengasih, ilmu, yakin dan Islam. Kemudian ditutup kembali ke dadanya yang dibelah itu sambil diberikan tanda dengan chop, khatamun nubuwah. Baina katifahi alama, di antara pundak baginda SAW, his shoulder tu ada the seal of the prophethood kan. Itu maknanya it really was cut open, and kemudian dijahit kan, was sewn back his blessed chest. So it's not just macam figuratively speaking, macam just sound tak. Zaman dulu tak ada laser, Masya Allah, semua kuasa Allah kan. Kalau zaman sekarang kita mungkin bercakap lah laser kan, it's possible lah. Zaman dulu apa mana laser kan. Kalau nak cut open lepas tu ditutup balik pun mana dia punya zaman Rasulullah 1400 years ago, macam mana tu kan. Subhanallah, it's all the work of Allah. Ini sepatutnya menguatkan keimanan kita akan Allah Ta'ala dan menguatkan keimanan kita akan kenabian Rasulullah SAW. He is the chosen one, the last prophet kan. Jadi demikian. Jadi okey, berkenaan dengan pembelahan dada, kan kita sebut dibuang penyakit hati. Jadi sebenarnya kata ulama sini ada footnote, kita nak kena faham kat situ. Apakah Nabi ada penyakit hati ke Nabi kan? Jadi ulama tu subhanallah, Nabi SAW ni insan yang paling mulia. Tahu? Insan yang paling mulia. Maka alim ulama itu banyak pencerahan mereka itulah, perincian mereka tu banyak. Jadi kata ulama, sebenarnya hati baginda itu tidak kotor. Jangan kita fikir yang mana malaikat Jibril basuh hati Nabi, kemudian dikeluarkan penyakit hati. Nabi pun ada penyakit hati je. Penyakit hati kan kalau kita tahu, penyakit hati macam apa, hasad, dengki dan sebagainya. Jadi sebenarnya hati baginda itu tidak kotor
Jangan kita sangka hati Nabi tu kotor. Ada macam kita lah kan. Lain, hati Nabi tidak kotor dan tidak berpenyakit seperti kotornya dan sakitnya hati manusia dengan sifat yang tercela dan akhlak yang rendah. Ini kita bukan cakap hati kotor tu apa. Maksudnya bukan physical sickness lah. Bukan pasal sakit jantung ke lemah jantung ke. It's not that. It's referring the spiritual state lah. Like kita kalau dengki, hasad, riak, benci, takabur ni semua penyakit hati. Jadi Nabi SAW tak ada ni semua. Dan bukan dibasuh hati Nabi kerana baginda ada penyakit-penyakit. Jauh sekali, baik daripada hal yang demikian kan. Tapi bahkan pembersihan itu adalah hanya untuk menambahkan lagi bersih hati baginda. Itu kata ulama. Itu ada footnote di situ. Tuhrun ala tuhrin. Ditambahkan, disucikan. Ditambahkan zaduhu tuhran ala tuhrin. Ditambahkan lagi penyucian atas penyucian. Memang hati Nabi dah suci, ditambah suci lagi. Begitu. Agar sentiasa bersinar dan menambah lagi bersih hati baginda yang sentiasa bersinar dan juga sebagai ingatan. Itu sebagai ingatan kepada kita umat baginda agar sentiasa berusaha membersihkan hati dari sifat tercela seperti riak, ujub, sum'ah. Riak tu menunjuk. Ujub rasa proud kan of oneself, amazed of himself kan. SS lah kan, syok sendiri. Sum'ah kan, diperdengarkan orang akan kelebihan dirinya dan takabur, arrogant, dan menghiaskan dirinya dengan sifat-sifat yang mahmudah. Itu untuk kita sebenarnya pelajarilah di situ sebenarnya. Dan kata sebagian ulama pula, tengok Masya Allah ulama tu, subhanallah, mereka tu mengkaji. Itu sebab ulama tu mereka alim kan. Maksudnya bukan sebagai penganggungan lah, tapi ini Rasulullah SAW. Kita kena faham, kita kalau buat pasal Rasulullah SAW, ini makhluk, ini manusia yang manusia, bashar, manusia biasa, tapi istimewa, bukan macam manusia yang lain. Itu sebab ada pendapat daripada siapa ni? Sayyidi Arif Billah, Sayyidi Ali Al-Habshi. Imam Ali Al-Habshi itu, beliau menyatakan bahawasanya dikeluarkan hadz syayatin, dikeluarkan alaqah yang hitam, iaitu segumpal darah lah yang hitam gitu. Yang hitam adalah untuk mengeluarkan bahagian syaitan. Apa maksudnya bahagian syaitan di situ? Iaitu sebab hati Nabi SAW itu mamlu'u birrahmah, dipenuhi dengan rahmat. Seperti mana Allah berfirman, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Mercy itu dimainkan. Jadi Rasulullah tu is the epitome of mercy tu. Jadi hati baginda itu penuh dengan rahmat, penuh dengan mercy yang Allah Taala. Subhanallah. Jadi ini wahadhir rahmatun syamilah kamilah. Ini rahmat ini encompasses of everything and it's perfect, kamilah, sempurna. Dan lianna rahmatullah allati wasa'at kulla syai', dan sungguhnya rahmat Allah itu meluas akan segala sesuatu. Akan tetapi Allah Taala itu mengeluarkan hadz syayatin, bahagian syaitan yang ada dalam hati baginda itu, dan tenteranya, penolong-penolongnya syaitan dan saudara-saudaranya syaitan lah, wa ikhwanihi itu. Dan siapa-siapa yang Allah Taala dah takdirkan akan kecelakaan dalam dirinya itu, maka tak ada bahagian rahmat Rasulullah pada mereka. Maksudnya apa? Gini semua contoh senang nak faham. Hatta nanti di hari Yaumul Qiyamah, kan, in the hereafter, Rasulullah akan beri syafaat kepada umatnya. Bahkan semua orang akan datang kepada Rasulullah untuk minta syafaat baginda. Dan Nabi SAW ini sangat rahmat, sangat mercy. Maka Rasulullah akan beri syafaat dengan izin Allah lah, akan beri syafaat. Jadi kata ulama, andailah pada saat itu iblis, syaitan, mereka-mereka yang khususnya iblis lah, kata kat sini, kalaulah iblis ni datang minta syafaat lah kepada Nabi SAW, Nabi akan beri syafaat kepada iblis. Kerana apa? Rahmat Nabi itu, rahmat Nabi SAW tu lah kepada segala alam kan, as a mercy to all mankind. Maknanya Allah Ta'ala malaikat Jibril dia remove ini hadz syayatin, bahagian syaitan dalam dada baginda SAW, agar rahmat Nabi itu tidak meliputi mereka yang berkenaan, yang Allah Ta'ala tak berkehendak
rahmat bagi mereka seperti iblis kan, dan penolong-penolongnya yang mana yang tak ada hope lah, yang mereka-mereka yang dah hopeless ni memang tak boleh memang tak ada bahagian rahmat tu. Jadi Nabi SAW pun di remove that lah from Nabi SAW punya heart, supaya Nabi tidak bersifat rahmat kepada mereka di yaumul akhir nanti. Sebab kalau mereka minta syafaat kepada Rasulullah seperti iblis dan kuncu-kuncunya, maka Nabi akan beri syafaat dengan izin Allah jugalah, dan Allah Ta'ala, Masya Allah lah Rasulullah kan. Cerita panjang lah kat situ kan. Jadi itu sebabnya, itu salah satu daripada pendapat lah tentang yang mana dikeluarkan alaqah yang hitam tu dalam dada Nabi SAW. Jadi panjang cerita. Jadi ini menunjukkan Masya Allah ulama' itu subhanallah, kalau cerita tentang Rasulullah cukup terperinci. Dan ini cukup menambahkan lah untuk kepada kita ni tentang Rasulullah SAW. Jangan kita fikir Rasulullah ni SAW, oh Nabi SAW manusia, bashar, apa, biasa je. Kenapa nak agung-agungkan Nabi? Kenapa nak taksub? Apa? Memang betul lah, kita tidak mengagungkan Rasulullah tu sebagai Tuhan. Allah tu tetap Allah, Rasulullah tetap Rasulullah. Tapi ini Rasulullah SAW, insan yang mulia, insan yang tu pun juga kita kena beradab dengan baginda. Kerana syafaat siapa yang kita nak minta? Syafaat baginda. Kalau kita tak kenal Rasulullah, maka kita tidak akan cinta kepada baginda. Betul tak? Kan tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau kita kenal sosok tubuh baginda SAW ini, bahkan dalam Isra' Mi'raj ni kita dapat lihat keistimewaan yang Allah Ta'ala khususkan pada Rasulullah SAW. Jadi itulah kerana kita harus memperingati Isra' Mi'raj ni lah, supaya kita ni menambahkan cinta kita dan hormat kita, ta'zim kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ihtiram kita lah kepada Rasulullah SAW. Jadi kemudian dijahit balik lah kan, belakang jasad Nabi SAW itu, di antara dua belikatnya itu kan khatamun buah seperti mana kita katakan. Jadi kemudian dibawa baginda itu seekor burak yang disiapkan dengan pelana dan tali kendali lah. Dan burak adalah seekor binatang yang warna putih, yang lebih besar daripada keledai, lebih besar daripada donkey, kecil daripada bagal, iaitu binatang kacuk kuda dan keledai lah, macam mule lah gitu. Ia mampu meletakkan kaki di depannya sejauh yang dapat dilihat oleh matanya. Subhanallah. Kakinya tu, kalau he stretch out his legs, it can go as far as the eyes can see. It can reach out. Sentiasa bergerak dua telinganya, dua kaki belakangnya akan memanjang kalau ia mendaki gunung. Maknanya macam dia boleh zoom in, zoom apa? Tak tahu macam Allah, macam tak boleh nak imagine lah. Dan dua kaki depannya pula akan memanjang apabila turun dari kaki gunung. Cepat itu. Burak ni dikatakan daripada perkataan barq. Barq tu kilat. Sebab cepatnya burak ni seperti speed of lightning. Bahkan lagi cepat daripada speed of light lah burak ni. Dia ada dua sayap di kedua pahanya yang dapat menguatkan pergerakan kedua kakinya dengan sayap tersebut. Jadi baginda menjadi sukarlah untuk mengendari burak yang berjalan ke sana kemari, menunjukkan kebolehannya di hadapan Nabi dan Jibril. Kan, burak ni tunjukkan kehebatannya lah, dia punya special features kan, di hadapan baginda, Nabi SAW dan Jibril. Lalu Jibril pun memegang kepala burak. Dia pegang kepala binatang yang burak ni dengan tangannya seraya berkata, wahai burak, tidakkah engkau malu? Engkau tak malu ke memperagakan kebolehanmu itu? Kau macam nak show off lah, kalau kita bahasa kita kan macam nak show off. Kau tahu tak siapa ni? Bahawa demi Allah tidak ada seorang makhluk pun yang menunggangmu yang lebih hebat dan lebih mulia di sisi Allah daripadanya, iaitu daripada baginda SAW. You are in front of the extraordinary human being, that is the Prophet of Allah. Maka burak pun diam kan, dia he stop lah moving setelah dia tegur begitu, sampai mengalir perluh subhanallah, sampai berpeluh-peluhnya burak ni sebab malu. He was ashamed lah, atau embarrassed dengan sikapnya yang kurang sopan itulah kan. Jadi maka burak pun tenang, baginda pun dapat menaiki kan tunggangan itu. Macam kalau kita untamed horse kan, kita nak kena horse break dulu kan, horse breaking untamed horse kan. Jadi burak ni setelah ketahui bahawasanya yang akan menaikinya adalah Rasulullah SAW, he became tame. And bahkan berpeluh-peluh, as we mentioned earlier, he perspired, this burak naik. Kata Imam Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib ni adalah antara fuqahatus sab'ah fil Madinah. 7 fuqaha
7 fuqaha sab'ah Madinah yang popular. Beliau ni anak menantu Sayyidina Abu Hurairah tak silap. Jadi beliau tabi'in lah. Menantu, the in-law of Abu Hurairah, and he's one of the 7 jurists of Madinah, Sa'id bin Musayyib ni. Jadi bukan calang-calang lah kan, alim. Bahawa burak ni adalah kenderaan Nabi Ibrahim lah, yang baginda mengenderainya ketika berangkat dari Palestin ke Baitullah kan. Tu kisah Nabi Ibrahim tu, kita akan masuk cerita Nabi Ibrahim tu masa pembinaan Kaabah kan, dengan anak-anaknya Nabi Ismail tu, daripada Palestin tu Mekah. He rode this burak, Sayyidina Ibrahim, kata Sa'id bin Musayyib. Jadi berangkatlah malaikat Jibril membawa baginda dengan burak itu. Jadi Jibril pun berada di sebelah kanan, Sayyidina Mikail, malaikat Mikail berada di sebelah kiri. Dan kata Imam Ibn Sa'ad bahawa yang mengawasi bahagian tempat pijak kaki Nabi itu adalah malaikat Jibril. Yang mengontrol tali itu adalah mengontrol atau memegang tali burak itu adalah malaikat Mikail. Tengok subhanallah. Nabi ada escort tau, jangan main. Yang escort pula bukan calang-calang, malaikat Jibril, the leader of the angels kan. Kemudian malaikat Mikail, apa hebat. Jangan main. Sebab kita katakan tadi, ni Rasulullah SAW, bukan calang-calang kan. Dan semua Nabi kita hormat, of course, no doubt about it lah. Kita semua Nabi itu adalah Nabi, Anbiya, the prophet, the apostle of Allah. Tapi ni Rasulullah. Kalau kita cerita, cuba kita fikirlah kan. Allah kasih kita akal, fikiran kan. Cuba kita fikir. Kalau kita tengok Rasulullah macam gini. Evidence speaks for itself lah kan. Kalau macam kita ni, orang tu kan macam kata orang tu nak kena puji kan. Macam apa ni kata orang, tak payah Rasulullah sebut. Action speaks louder than word, atau kan kita katakan, we can see lah for ourselves. Subhanallah, itu Rasulullah. Jadi okey, dibawa Nabi tu ke 4 tempat, 4 places. Pertama tu di Madinah. As we mentioned earlier, Isra Miraj took place 2 years before the migration of Rasulullah to Madinah. And so, the first place that they visit, kan, ditemani, di escort oleh malaikat Jibril dan Mikail tu, they visited Madinah. Yang masa tu diberi nama Taibah lah, bumi Taibah, Yathrib. Masa tu Yathrib, belum Madinah lagi. Jadi kat sana, malaikat Jibril kata turun semayang di sini. Nabi SAW pun mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati. Itu kita dapat belajar kat situ, dapat Nabi. Tak soal tau. Kata malaikat Jibril, kau turun solat, Nabi pun solat. Tak ada cakap, kenapa nak solat? Apa istimewa? Tak ada. Itu kita adab menuntut ni gitu dengan guru. Jangan duk soal je kan. Apa dalil? Dalil apa ni? Ni apa ni? Hadis apa ni? Oh, Ishmin. Kan? Apa hal? Tanya-tanya. Kalau dah tanya dalil, cari guru lain lah. Buat apa nak pergi kan? Kalau kau dah doubt, cari guru lain. Tak payah belajar dengan guru kat situ lah. Okay. So, Nabi pun turun dengan senang hati. Kemudian menaiki semula burak. Jibril pun bertanya kepada Nabi. Baru Sayyidina Jibril pun tanya. Nabi pun tak tanya kan. Apa tempat ni ke, kenapa. Seperti yang saya katakan tadi, tak ada. Tapi malaikat Jibril sendiri yang bagi tahu. Bertanya kepada Nabi. Kau tahu tak di mana kau semayang tadi? Jadi Nabi SAW berkata, saya tidak tahu. Malaikat Jibril kata, kamu telah sembayang di kota Taibah, iaitu Madinah lah. Dan di sini nanti akan menjadi tempat hijrahmu. Nabi dah dapat information, dapat hint. Bahawasanya di situlah tempat baginda dan para sahabatnya semua akan hijrah, migrate. Kemudian mereka continue travel, singgah ke tempat kedua, iaitu di kota Madian. Kota Madian ni, di mana pohon yang Nabi Musa pernah berteduh. Madian ni, kota Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Musa lari daripada Firaun kan, sebab tak sengaja Nabi Musa ni terbunuh kan orang Qibti tu. Itu cerita panjang lah, kita simpan nanti untuk kisah Nabi Musa tu. Jadi Nabi Musa pun berteduh lah kat satu kawasan di Madian tu, ada pokok. Ada pokok kat situ. Dan Masya Allah cerita dia panjang lah. Jadi kita nanti nak savekan tentang cerita Nabi Musa tu, kita savekan dekat kisahnya. Jadi sampai kat sana, sama. Malaikat Jibril kata turun, solat. Semayang, kerjakan semayang di sini. Maka Nabi pun turun. Kan? Jadi kemudian malaikat Jibril pun bagi tahu setelah Nabi SAW solat,
Malaikat Jibril beritahu, tahukah di mana engkau bersemayang tadi? Kau solat di mana tadi? Dia menjawab, saya tidak tahu, wahai Jibril. Jadi Jibril berkata, engkau telah sembayang di kota Madian, berdekatan dengan sebatang pohon. Ada pokok yang pernah berteduh. Nabi Musa took shade under that tree, di bawahnya, ketika dia lari meninggalkan negeri Mesir, revisiting kan the traces of the past prophets. Itu ada kaitan lah kat situ kan, untuk kita fikir. Jadi kita ni agak nak tambah sikit lah kan. Kita cubalah, kalau kita travel dekat tempat-tempat yang ada kata orang tu sejarah Islam lah, sejarah para nabi kan, supaya kita ni dapat ambil iktibar. Kita ambil kita reflect lah kan, dan mengenang lah tentang nabi tersebut kan. Kemudian singgah ke tempat yang ketiga, iaitu di Tursaina, di gunung Tursina, tempatnya munajat Nabi Musa. Sama, malaikat Jibril kata, okey, turun semayang. Kemudian setelah semayang dah sempurna melaksanakan solat, malaikat Jibril pun bertanya kepada Nabi, tahukah engkau di mana berada? Sebetulnya tadilah sama, soalan yang sama. Jadi Nabi jawab, saya tidak tahu. Maka malaikat Jibril pun berkata, tadi engkau telah sembahyang, di gunung Tursina, dan di sanalah Allah telah berdialog, telah berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Kemudian pergi pula ke tempat yang keempat, iaitu di kota Baitul Laham. Kalau in English tu Bethlehem. Kalau Bethlehem tu di mana? Tempat kelahiran, the birthplace of Nabi Isa AS. Jadi sampai di sana, kelihatan istana-istana megah, panggung teater kota Syam. Subhanallah. Jibril memerintahkan kepada Nabi SAW, seraya berkata, tolong engkau sembahyanglah. Sampai kat sana, solat. Nabi pun melaksanakan, kemudian kembali menaiki burak. Maka bergerak pantaslah burak meninggalkan tempat itu. Lalu Jibril berkata, tahukah engkau di mana tadi kita berada? Di manakah tadi engkau solat? Nabi SAW kata, saya tidak tahu. Maka Jibril pun berkata, engkau telah sembahyang di kota Baitul Laham. Di situ tempat kelahirannya Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Jadi itu 4 tempat lah yang Nabi visit kan. Diperintahkan untuk solat di sana. Kita, seperti saya katakan tadi lah, kita digalakkan untuk visit tempat-tempat yang macam kota-kota lah, yang ada sejarah para nabi, rasul kan. Okeylah, kalau nanti cerita panjang itu kita buat video lain lah tentang dia punya hikmah Isra Mi'raj dan sebagainya lah. Okey, kemudian Nabi itu diganggu oleh jin Ifrit. Jin Ifrit salah satu daripada jin-jin daripada makhluk jin lah. Macam-macam nama diorang kan. Namanya Ifrit. Jadi tak kala baginda SAW tu dalam perjalanan dengan menaiki burak, tiba-tiba Nabi terpandang jin Ifrit yang mengejar Nabi sambil membawa obor api, flame torch. Jadi setiap kali Nabi menoleh ke belakang, maka baginda dapat melihatnya dengan nampak garang mukanya. Maka Sayyidina Jibril AS berkata kepada Nabi, mahukah kamu saya ajarkan beberapa kalimat doa pendinding yang mujarab? Okay, you guys kalau nak, insyaAllah nanti saya akan taruhkan dekat description lah doa ni insyaAllah. Doa pendinding yang mujarab, doa protection lah yang sangat mujarab. Apabila kamu membacanya, akan sirna, akan terpadam lah, the flame will extinguish, the torch will extinguish from his hand, dan jin itu akan jatuh tersungkur, akan mati. Maka baginda Rasulullah SAW pun berkata, ajarkanlah doa itu, teach me that doa. Jadi kata Sayyidina Jibril, kata malaikat, faqala Jibril AS, maka berkata Sayyidina Jibril, qul, bacalah, ini doanya. A'udzu bi wajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir, min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khair ya Rahman. Itulah
Doanya yang bermaksud aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia dan dengan kalimat Allah yang sempurna yang tidak mampu menandingi kalimat itu oleh orang yang baik dan tidak juga orang yang jahat. Aku berlindung dari kejahatan yang turun dari langit dan dari kejahatan yang naik kepadanya. Aku berlindung dari apa saja kejahatan yang ada dalam perut bumi dan kejahatan yang keluar daripadanya dan dari fitnah yang ada pada waktu malam dan yang ada pada waktu siang dan dari kejahatan-kejahatan yang muncul di waktu malam dan juga di waktu siang, melainkan sesuatu yang datang membawa kebaikan, wahai zat yang maha pemurah. Itulah doanya. Kita bacalah. Kan, kalau kita ni rasa takut-takut, seram-seram sejuk ke kan, macam lain macam je ni kan. Kita baca doa kan. Antaranya itu baca ayat kursi kan. Yang pendek tu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, itu Nabi SAW ajar. Itu yang pendek lah. Ni versi yang Isra Mi'raj Nabi SAW itu yang panjang lah. Panjang sikit kan. Kalau kita tak boleh hafal, dan kita buka lah Google ke apa kan, kita baca lah. Apa yang termampu lah kan. Ini kita share lah kan. Jadi setelah selesai Nabi baca doa itu maka jatuh tersungkur lah. Collapse. Ni jin ifrit mati. Menyembah. Jadi yang tadi jatuh ke bumi dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Matilah dia. Dan terpadam obor apinya itu, and the fire, the torch extinguished from his hand. Kuat subhanallah doa ni. Doa ru'yah Jibril, kata ada sebagian, kalau you all Google dia kata ru'yah Jibril, doa yang malaikat Jibril ajarlah, yang sangat mujarab. Okey, jadi itu kita stop dulu part 1 ni. Masya-Allah dah panjang. Nanti pada part 2 sambungannya kita akan cerita 11 peristiwa ganjil yang dipertontonkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu nanti panjang lagi lah. Kemudian nanti panjang lah insyaAllah ni. Rasanya kalau part Isra Mi'raj ni mungkin ada banyak parts lah, banyak bahagian, sebab cerita ni panjang dan cerita ni memang best lah. Dan saya memang suka sangat kalau Isra Mi'raj tu, kisahnya baginda tu subhanallah. Daripada tafsirnya, perjalanan tafsirnya ayat Isra Mi'raj tu, ayat pertama tu sendiri subhanallah, ulama kupas tentang pasal to summarize Isra Mi'raj ni menunjukkan lah diri baginda SAW tu. Bukan saja Isra Mi'raj lah kan, sirah Nabi dan yang lain-lain tu semua menunjukkan juga, terselah juga. Tapi Isra Mi'raj ni kira dah cukup lah, kira macam dah kira concise. Nak menunjukkan tentang kepribadian Rasulullah SAW ni sebagai insan yang kamil, insan yang mulia, yang bukan calang-calang, yang luar biasa tu pada Isra Mi'raj tu sendiri. Dan kita ni sebagai umat Nabi Muhammad SAW beruntung jadi umatnya itu. Dalam kisah Isra Mi'raj tu juga dapat bicarakan, dapat meyakinkan kita lah. Dapat meyakinkan kita dan menambahkan cinta kita kepada baginda SAW. Dan keyakinan kita kepada kerasulannya baginda SAW pada Isra Mi'raj itu. Subhanallah. Sebab mana saya katakan tadi, ia adalah peristiwa yang kita kena lihat daripada kacamata iman. From the lenses of faith. Bukan akal semata-mata. Jadi lebih kurang tentang Isra Mi'raj baginda SAW part 1. InsyaAllah lah nanti kita akan masuk part 2 pada kesempatan yang lain. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui akan perkara yang sebenar, kekurangan daripada pihak saya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.